Sebab itu perkara ini diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi, ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyambut tentera-tentera, menyambut para sahabat yang baru balik dan pulang daripada medan perang. Nabi kata apa? Marhaba, marhaba, qadimtum minal jihadil asghar il jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafsi. Ada riwayat sebut raja'na minal jihadil asghar il jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafsi. Atau kama qala. Nabi kita menyambut para sahabat yang baru balik daripada medan perang. Nabi kata marhaba, marhaba, qadimtum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Sila, sila, selamat datang, kamu baru saja tiba daripada peperangan yang kecil tetapi akan menempuh peperangan yang besar. Lalu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apakah itu peperangan yang besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitulah jihadun nafsi, jihad dengan nafsu. Tengok. Jadi tuan-tuan, isyarat kepada sahabat, sahabat, kamu jangan rasa cukup kalau kamu ni boleh berpindah daripada Mekah ke Madinah, kalau kamu boleh berpindah daripada Habsyah ke Madinah. Jangan rasa cukup dengan hijrah ini, tapi ada lagi jihad yang lebih besar, hijrah yang lebih besar, iaitu jihad dengan nafsu. Dalam riwayat yang lain Nabi kita sebut, kita ini raja'na, kita ini baru saja pulang daripada jihad yang kecil, tapi akan berjumpa dengan jihad yang lebih besar. Lalu sahabat bertanya, apakah itu jihad yang lebih besar? Nabi kita beritahu, jihad dengan nafsu. Tengok. Ini untuk sahabat. Dan juga di sini ada kebaikan untuk kita. Mana? Kita umat-umat yang di belakang, kita yang tidak sempat bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah, kita yang tak sempat dan tidak sempat bertemu dan berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum, para muhajirin yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah atau daripada Habasyah ke Madinah, maka kita ini tidak peluang untuk berhijrah bersama dengan mereka, tetapi kita dapat satu peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi-hijrah rohani, bi-hijrah batin, iaitu jihad dengan nafsu. Ini juga bentuk hijrah hakikatnya. Maknanya kalau kita tidak dapat berhijrah bersama dengan Rasulullah, hijrah badan, maka di sini kita dapat berhijrah rohani, hijrah ma'nawiyah. Bagaimanakah bentuk hijrah ma'nawiyah? Jihad dengan nafsu. Baik, kenapa dan mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengatakan bahawa jihad dengan nafsu ini adalah jihad yang akbar, jihad yang besar? Ini kita kena faham. Sedangkan tuan-tuan, jihad dengan orang kafir, musyrikin, berperangnya orang Islam dengan orang-orang kafir kerana nak meninggikan agama Allah, kerana nak menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukan benda main-main, kerana ini melibatkan nyawa, ini melibatkan jasad. Cuba tengok berapa ramai dan berapa banyak orang Islam yang berjuang di medan perang dengan orang kafir kerana nak meninggi agama Allah, yang terbunuh, yang putus kepala, yang putus tangan, yang putus kaki, yang putus badan, yang luka parah.
Ringan kan ni? Kecil kan ni? Seolah-olah nyawa kita ini berada di hujung pedang, di hujung senjata. Berat kan, ringan kan ni? Berat. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mensifatkan itu sebagai jihad asghar, jihad yang kecil, sedangkan dia besar? Nyawa, luka parah, putih tangan, putih kepala, putih badan, putih kaki, cedera anggota kan? Bahkan meninggalkan anak isteri, harta dan sebagainya. Di sini kita kena tengok. Kerana apa, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian? Kerana jihad itu, yang pertama dikata jihad dengan nafsu ini besar. Kerana apa? Kerana berapa ramai dan berapa banyak panglima-panglima, pejuang-pejuang, pendekar-pendekar, perwira-perwira dan sebagainya, mereka ini boleh membunuh beratus-ratus musuh, berpuluh-puluh musuh, bahkan beribu musuh. Dia boleh mengalahkan, tetapi dia itu kalah dengan nafsunya. Dengan nafsunya dia kalah. Tapi dia boleh mengalahkan puluhan musuh. Dia boleh mengalah dan membunuh ratusan musuh. Tapi kenapa dengan nafsunya dia kalah? Mana lebih bahaya? Mana lebih mudarat? Kalah dengan nafsu, menang dengan musuh yang lain. Ini yang pertama. Kita hari ini kita kalah dengan nafsu. Kita kalah dengan nafsu. Jihad ini ada bahagian bagi kita. Inilah hakikat hijrah. Berhijrah daripada nafsu amarah kepada nafsu yang lebih baik. Nafsu haulah panggil lawamah. Daripada lawamah berhijrah lagi kepada nafsu mulhamah. Daripada mulhamah berhijrah lagi, tingkatkan lagi sehingga kita memperoleh nafsu mutmainnah. Bila kita sampai pada tahap nafsu mutmainnah, jaminan syurga Allah Subhanahu wa taala terjamin. Kalau duduk pada nafsu amarah, lawamah, mulhamah, belum terjamin syurga. Takkan ku tak boleh masuk syurga, aku EJK masjid. Dia tak kira EJK ke tak EJK. Kalau yang berada pada nafsu amarah, tetap belum terjamin masuk syurga. Kerana apa? Tak ada jihad, tidak ada hijrah hakikiyah. Ini kita nak memahami hakikat hijrah. Ini nak memahaminya. Yang kedua, kenapa dikatakannya jihad dengan nafsu ini adalah jihad akbar, jihad yang besar? Kerana tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, cuba kita fikir, jihad kita orang Islam dengan orang-orang kafir dalam setahun berlaku berapa kali? Dalam setahun berapa kali kita perang dengan orang kafir? Ada. Kita tak ada perang dengan orang kafir dah itu. Tengok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, para sahabat berperang dengan orang-orang kafir hanya setahun sekali. Tengok perang yang berlaku, perang Badar ni, Masjid Al-Badar. Perang Badar Kubra berlaku pada tahun yang kedua hijrah di bulan puasa. Lepas tu tak berlaku dah. Berlaku pula perang Uhud pada tahun yang ketiga. Hanya sekali setahun. Tengok. Tetapi tuan-tuan dan puan, perang kita
kita dengan nafsu amarah kita berlaku berapa kali setahun? Kan tak ada berlaku langsung. Tak ada berlaku langsung. Teruk. Perang dengan nafsu amarah ni tuan-tuan bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan sehari sekali, bukan sejam sekali, bukan seminit, tapi tiap-tiap saat. Tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu, tiap-tiap ketika memerangi jihad dengan nafsu berlaku. Nah, cuba tengok perang yang tiap-tiap saat berlaku dengan peperangan yang berlaku setahun sekali, mana lebih besar? Mana akbar? Mana aswar? Mana lebih besar? Tentulah peperangan yang berlaku tiap-tiap detik, tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu ini lebih besar daripada peperangan yang berlaku hanya setahun sekali atau sebulan sekali. Maka perang dengan nafsu adalah jihad akbar. Ini yang Rasulullah sebut, tidak ada lagi hijrah selepas berfatah, melainkan yang ada jihad. Jihad dengan nafsu. Nah, cuba kita tanya, berapa ramai dan berapa banyak kita yang mujahadah, muharabah, melawan perang dengan nafsu? Tak ramai. Tengok, yang kita duduk melawan kau lain. Itu Allahu Akbar. Yang ketiga, kenapa dikatakan jihad dengan nafsu ini atau mujahadah dengan nafsu ini nama jihad akbar, jihad yang besar? Cuba kita tengok, tuan-tuan, kalau kita orang Islam berperang dengan orang kafir, kan kita menang, kita dapat apa? Kita dapat dua. Kita dapat pahala perang. Yang kedua, kita dapat apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Untung. Baik. Demikianlah juga kalau kita perang dengan orang kafir, kita kalah. Nah, hakikatnya kita menang. Pasal apa kita menang? Kita perang dengan orang kafir, kita kalah. Kita dapat pahala perang, kita menang. Lepas tu kita kalah, kita mati syahid. Hakikatnya kita menang. Hakikatnya kita menang, kan? Kalau kita mati pun, mati kita bukan mati kata, kan? Tak mati kata. Ada sebut kita tak mati kata, kita mati syahid. Maka orang syahid, kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi, iaitu kedudukan selepas daripada para rasul, para nabi, para siddiqin, surah syuhada. Kita tengok Tuhan sebut, kan, siratal ladzina an'amta alaihim, siapa an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kedudukan syuhada tinggi, iaitu selepas daripada kedudukan para siddiqin, atas siddiqin nabiyyin, atas nabiyyin mursalin, para rasul alaihi wassalatu wassalam, atas rasul ni ulul azmi, atas ulul azmi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang paling tinggi, ranking yang paling tinggi sekali Rasulullah. Di bawahnya rasul yang ulul azmi, di bawahnya tu rasul-rasul yang lain, di bawah rasul baru nabiyin, bawah nabiyin siddiqin, bawah siddiqin syuhada. Tengok kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita perang dengan nafsu kita, kita menang. Tak apa, kita dapat pahala.
Lepas tu kita dapat ghanimah. Ghanimah ma'nawiyah dengan mana dapat futuhat, dapat anwar, dapat asrar, dapat ma'arif, dapat rahsia-rahsia ketuhanan, ma'rifat ketuhanan, cahaya-cahaya ketuhanan kalau kita menang. Tapi sebaliknya kalau kita memerangi dengan nafsu kita, kita kalah. Apa yang kita dapat? Orang yang lawan dengan nafsu, dia kalah. Jawapan dia tentang neraka. Allahu Akbar. Jawapannya neraka. Sebab apa? Kalah dengan nafsu amarah, kalah dengan nafsu lawamah, kalah dengan nafsu mulhamah, terjamin dengan syurga. Yang terjamin dengan syurga hanya mutmainnah sehingga ke atas. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terjamin syurga apabila seorang itu dia berjaya lawan dengan nafsu ammarah, boleh naik kepada lawamah, boleh naik kepada mulhamah sampai tahap kepada mutmainnah. Jaminan syurga confirm. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi fatah, tidak ada lagi hijrah selepas daripada fatah Mekah. Yang ada jihad. Ini hakikat hijrah itu tuan-tuan yang ada pada kita ialah apa? Jihad dengan nafsu. Yang baik untuk nak buat perkara yang baik, perkara yang soleh, sehingga kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang inilah yang mendapat al-fawz al-azim, kejayaan, kemenangan yang agung, yang besar, yang hebat. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wa ridwanum minallahi akbar. Keredaan daripada Allah Ta'ala itulah yang akbar, yang lebih besar. Zalika huwal fawzul azim. Redha itulah bagi kejayaan, kemenangan yang agung. Ini yang kita kena cari. Hakikat hijrahnya duduk di situ, matlamatnya, kemuncaknya ialah nak mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dalam dunia ini. Baik. Jadi bila kita faham dah apakah yang dimaksudkan dengan Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis tersebut, iaitu bahawa hijrah yang dikehendaki ataupun hakikat hijrahnya itu ialah meninggalkan segala perkara yang tidak disukai oleh Allah, kita buat perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebab itu yang ketiga kan saya sebut tadi, kita membincangkan mengenai hakikat hijrah itu dari 3 sudut. Dari segi sudut bahasa, dari segi sudut istilah syarak. Jadi yang ketiga, hijrah di sisi ahli hakikat. Ini hakikat hijrah. Apa dia? Maka ulama hakikat menyebut bahawa hakikat hijrah itu ialah mufaraqatu ma yakrahu Allah ila ma yardahu wa yuhibbuhu. Bahasa kita sebut iaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Kita tinggal, kita pindah, berhijrah kepada melakukan perkara yang Tuhan redha dan Tuhan suka. Ini hakikat hijrah. Tinggal buang yang Tuhan tak suka, yang Tuhan benci. Ma yakrahu Allah,
Meninggal perkara yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai Allah, kita tinggalkan. Buat apa yang dia suka dan dia redha. Ini hakikat hijrah. Maknanya kita hidup dalam dunia ini, hakikat hijrah kita kena usaha. Buat apa yang Tuhan suka, buat apa yang Tuhan redha, tinggal apa yang Tuhan benci, yang Tuhan tak suka. Tuan-tuan, macam-macam ada profession, macam-macam pekerjaan. Contohnya, minta maaf saya sebut tak sangkut dengan siapa, ini misal saja. Contohnya, kalau tuan-tuan sebagai seorang driver taksi, contohnya kan, maka kita bawa taksi kita, tapi bawa buat benda yang disukai oleh Allah, diridai Allah. Jangan buat benda yang Tuhan tak suka. Kalau kita sebagai seorang pegawai, buat apa yang Tuhan suka, tinggalkan apa yang Tuhan tak suka. Kalau kita sebagai seorang pengetua ataupun pengurus atau pengarah dan sebagainya lagi, apa saja profession tuan-tuan, pekerjaan tuan-tuan, buat apa yang Tuhan suka, tinggalkan apa yang Tuhan tegak. Ini dibagi hakikat hijrah. Mana bukti, mana dalil? Kalau orang tanya pada kita, jangan cakap saja mana bukti, mana dalil. Dalilnya dan buktinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kita bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Itu disebut al-muhajiru, orang yang berhijrah itu siapa? Nabi kita sebut man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang, ditegah oleh Allah. Ini hakikat muhajir, sebenar-benar orang yang berhijrah. Maka hijrah ini kekal sampai hari kiamat. Hijrah ini kita dapat bahagian, sekalipun kita tak dapat bahagian. Berhijrah daripada Mekah ke Madinah bersama dengan Rasulullah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah atau daripada Habasyah ke Madinah bersama dengan para sahabat al-muhajirin. Tetapi kita dapat bahagian hakikat hijrah ini, iaitu meninggalkan segala yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan ini atau hadis ini, tuan-tuan puan-puan, hadirin sekalian, diperkuatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah apa tu? Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, berilah peringatan pada orang lain, rabbaka fakabbir, dan pada Tuhanmu itu ucaplah takbir, wa thiyabaka fatahhir, sucikan pakaianmu itu, wa rujza fahjur. Nih, warujza fahjur. Fahjur itu pada hajara, yahjuru hajran, hijratan, hijrah, fahjur. Dan kejahatan itu fahjur, maka tinggalkanlah, hijrahkanlah. Itu yang sebut dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Fahjur daripada hajara, yahjuru hajran, hijratan, hijrah, maknanya tinggalkan, rujza, tinggalkan kejahatan. Sekadar dosa dan juga kejahatan tinggalkan, kerana perkara ini tidak diridai, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tuan-tuan
Kalau kita faham elok-elok daripada 3 definisi hijrah ini, maka hakikat hijrah itu apa? Meninggalkan segala yang tidak disukai oleh Allah dengan kita buat apa yang diredai dan juga disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah kita akan mendapat keredaan Allah. Puan-puan hadirin sekalian, saya nak tanya tuan-tuan puan-puan, apa matlamat dan tujuan tuan-tuan hidup dalam dunia ini? Apa matlamat dan tujuan tuan-tuan hidup dalam dunia ini? Maka matlamat kita, tujuan kita mungkin tak sama. Dan kawan ni kata, matlamat aku dalam dunia ini nak makan tidung. Macam-macam. Kawan dia kata, matlamat aku hidup dalam dunia ni nak kumpul harta sebanyak-banyaknya. Ada orang kata, matlamat aku hidup dalam dunia ni aku nak cari kedudukan, nak cari pengaruh seluas-luasnya. Jadi macam-macam matlamat. Tuan-tuan, cuba kita fikir balik. Semua matlamat itu adakah kekal? Tak kekal. Nah, semua matlamat itu adakah kita dapat redha Allah ataupun kemurkaannya? Coba fikir yang tu. Sedangkan tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, penghuni atau penduduk-penduduk syurga ini, mereka sendiri ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala memasuki mereka ke dalam syurga dan mereka mengecapi, merasai semua nikmat-nikmat dalam syurga, kan? Duduklah syurga dah masuk syurga dah, dah rasa dah semua nikmat-nikmat dalam syurga. Tapi Tuhan tanya kepada mereka, Tuhan kata, araditum, apakah kamu suka nikmat-nikmat dalam syurga ni? Atau dia berkata, ya Rabbana ma lana alla narda, tidak ada suatu kami tak redha dengan semua nikmat yang kau bagi kepada kami ni. A'taitana ma lam ta'ti ahadan qablana, engkau berikan pada kami semua nikmat-nikmat ini yang engkau belum pernah berikan kepada seorang pun sebelum kami. Kami dulu yang dapat nikmat ni. Sebelum pada kami tak ada seorang pun beri pada kami. Nah, maka Tuhan kata, aku nak berikan kepada kamu yang lebih daripada ini lagi. Aku nak beri pada kamu yang lebih afdal daripada ini lagi. Lalu penghuni syurga kata apa dia? Wahai Tuhan, a'taitukum ridwani fala askhatu ba'dahu abada. Aku nak beri kepada kamu keredaanku. Selepas aku beri keredaanku ni, aku tak marah lagi, aku tak murka lagi kepada kamu. Cuba tuan-tuan tengok, kita dapat harta belum tentu Tuhan tak marah. Boleh jadi Tuhan marah. Kita dapat pangkat dan jawatan kedudukan dalam dunia ini, kita rasa confident ke Tuhan tak marah kat kita? Belum tentu. Tapi kalau kita dapat redha Allah, Tuhan kata, la askhutu ba'dahu abada, aku tak marah lagi. Kalau aku dah bagi redha aku kepada kamu, aku tak marah dah lepas pada tu. Nak buat apa-apa dah. Nah, ada satu riwayat lagi dalam hadis, bila penghuni syurga memasuki dalam syurga dan mereka merasai mengecapi berbagai nikmat-nikmat dalam syurga, lalu mereka rasa macam kan tak cukup, rasa tak puas. Allah tahu
Lalu Allah bertanya kepada mereka, masa turiduna minni, apa lagi yang kamu nak dari aku ni, tak cukup lagi kan? Maka penghuni syurga mereka menjawab, itu ridha, kami nak keredaanmu wahai Tuhan. Cuba tuan-tuan lihat, ahli syurga yang masuk dalam syurga pun dia pun nak redha Tuhan lagi. Kalau kita fikir segi logik akal, bila masuk syurga tak payah dah masuk syurga dah. Tu pun nak lagi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita hidup dalam dunia ni, nak redha manusia ke, nak redha nafsu ke, nak redha Allah. Pilih, tengok. Ini yang perlu kita idrah. Dulu mungkin kita buat kerja nak cari keredaan manusia, sanjungan manusia, supaya manusia agung-agungkan kita. Oh, dia ni hebat buat kerja, pandai buat kerja, pandai atom. Jadi kita nak redha manusia. Sehingga ada di kalangan kita nak cari redha manusia sehingga dia mendapat kemurkaan Allah. Adakah ini boleh? Ini bukan sifat orang beriman yang sebenarnya, kan? Sebab itu ulama sebut orang bagi itu bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman yang sebenarnya bukan dia nak cari redha manusia dengan sakhati Rabbil Alamin, dengan mendapat kemurkaan Tuhan. Dia kata biar manusia suka, orang panggil biar Tuhan marah asalkan orang suka. Macam tu. Bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman, dia nak cari keredaan Allah sekalipun manusia tidak suka, sekalipun manusia atau makhluk tidak menyanjunginya. Ini yang perlu kita ijrahkan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, yang dinamakan dia haqiqah hijrah atau hijrah haqiqiyah, sebenar-benar berhijrah ataupun hijrah yang sebenarnya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat-umat yang ini, sehingga kita mendapat dan memperoleh redha Allah Subhanahu wa taala dan juga redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai tuan-tuan puan-puan, hadirin sekalian, memanglah saya ini diberi limit ataupun diberi kebenaran untuk cakap sampai pukul 12. Tapi memandangkan apa bagi macam inilah saya sebut. Saya pergi ke Kuala Lumpur, orang bawa saya makan laksa. Laksa tu orang Penang yang buat. Katanya apa saya bawa saya makan laksa di sini. Laksa orang Penang, balik makan Penang betapa di Kedah ada. Dia kata ni laksa yang paling sedap di Kuala Lumpur, paling sedap tempat ni. Dia kata laksa. Kau laksa kalau boleh, ataupun laksa dulu telur kecai. Ni apa? Sini ni. Laksa gelam. Laksa gelam. Baik pula yang bagi laksa telur kecai. Laksa tu top. Dulu bagi laksa kuala pelih, laksa kodiang dan sebagainya lagi. Cuma tak asal lagi lah laksa langgang. Kita gitu nanti bawa pergi laksa langgang. Jadi tuan-tuan, saya pergi tanya pasal apa sedap. Dia kata jom kita pergi tengok. Bila dia bawa, tuan-tuan tahu laksa tu dia bola mangkuk sikit saja. Sikit ni kalau kita cedok, mungkin dalam cedok 2-3 kali
4 kali habis. Nah, tanya sedap tapi pasal buah sikit. Dia kata gini, kaedah dia berniaga. Ini saya nak bagi ilmu perniagaan. Kaedah dia berniaga, kita berniaga ni dia kata, kita tak boleh nak cerita banyak. Kalau buah banyak orang makan kenyang tapi tak sedap, nanti orang tak mau main dah. Tapi kita kena berbuah sikit tapi janji bagi sedap, nanti orang akan teringat lagi, makan rasa tak puas. Faham tak? Macam itulah saya. Kalau saya cakap banyak sampai pukul 12, sampai tak ada isi, cerita mampu atau tempat buang masa ya tuan-tuan. Jadi tak payahlah sampai pukul 12, kita sampai ke pukul 9 sudahlah. Sebagai malam ini kita buat pengenalan ataupun panggil pertemuan yang pertama. InsyaAllah akan datang kalau ada masa dan waktu kita berjumpa lagi pula saya pun agak letih balik daripada selatan Thailand, masuk Thailand hari itu hari Selasa, hari Rabu ni balik ziarah ulama, dan juga ada hal yang penting berjumpa dengan Bapa Ismail sepanjang. Itu di antaranya. Jadi sekadar itulah dulu saya mohon ampun maaf banyak sekiranya kalau ada terkasar bahasa tersilap kataan, kerana saya ini seperti mana Tuan Haji sebutkan tadi, bukannya cikgu ataupun orang ahli bahasa, cuma kita ini pondok Bukit Gajah Teriak saja, yang di mana pondok saya itu diasaskan tahun 2000 tahun 2000, iaitu 23 bulan 3 tahun 2000. Maknanya sekarang ini hampir 18 tahun dah lah. Dibuka di situ, mengajar di situ, dan mengajar juga di sekitar Al-Ustar yang dekat dengan sini, Masjid Sungai Mati, setiap malam Ahad, dan juga di Masjid Hutang Kampung setiap malam Selasa, yang dekat di sini lah, dan juga di sekitar-sekitar yang lain. Dan juga ada saya mengajar di Masjid Bandar Tun Husin Hon Idras di Kuala Lumpur, itu kuliah bulanan, dan juga di beberapa tempat-tempat yang lain. Ini sikit sebanyaklah untuk pengenalan saya. Jadi kalau ada tuan nak kenal lebih lanjut lagi, kena pergi Gajah Teriak lah. Nak kenal lebih banyak, kena pergi Gajah Teriak. Yang kita dulu ingat Gajah Mati, Gajah Mati, ini Gajah Teriak. Jadi kalau orang tanya kita pasal apa nama Gajah Teriak, saya pun tak tahu cerita Gajah Teriak ni. Bahasa orang tua kata apa, tempat itu sejuk, sejuk, nyaman, tenang. InsyaAllah tuan-tuan pergi di sana tengok, InsyaAllah dapat ketenangan, InsyaAllah. Sebab bukan teriak, yang sebenarnya tiriak. Tiriak itu bahasa Arab, maknanya penyembuh, penawar. Dia bagi gajah tiriak, maknanya gajah penyembuh, penawar. Itu sedikit sebanyak seperti mana yang diminta oleh Tuan Haji, menceritakan sedikit. Jadi sekadar itulah tuan-tuan. Saya mohon maaf pada Tuan Imam HJK Masjid sekiranya kalau ada kekurangan dalam pertemuan kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.